Fatwa Negeri Johor je kelazatan melihat wajah Allah, iaitu wajah Rasulullah. Dia kata kelazatan melihat wajah Allah atau wajah Rasulullah adalah penyebab lahirnya zuriat Nabi SAW. Dia berhujah dengan hujah yang tak apa-apa, yang dia reka sendiri. Dia pergi kata bahawa dengan melihat wajah Allah, maka lahirlah zuriat Nabi SAW. Wajah Allah maksudnya adalah wajah Rasulullah. Memang merapu, merepek dan meraban. Itulah ajaran pihak. Pagi tadi saya dengar kuliah Ustaz Nur terus pasal strategi geng-geng batiniah. Diorang pun pandai pilih target, ambil hati, lepas tu timbulkan persoalan pelik-pelik sambil masuk racun batiniah. Itu geng-geng batiniah memang macam tu. Kita kena perbanyakkan, Syukur Rahman kata, kita kena perbanyakkan perbahasan tentang isu akidah Nur Muhammad, martabat 7 dan isu batiniah. Sumber-sumber daripada perkara ini yang menyebabkan cabang-cabang aliran ini berkembang dan ramai pentaksub betul-betul akan terpengaruh dan telan bulat-bulat. Sebab tu yang ni banyak perbahasan-perbahasan bab ni, banyak dapatan-dapatan bab ni ada pada Ustaz Nur terus. Jadi Ustaz Nur, kita kena sokong Ustaz Nur dalam bab ni, nak bagi banyak lagi perbahasan-perbahasan tentang isu batiniah, martabat 7 dan sebagainya. Saya setuju Okey. Sebab yang tahu benda ni memang daripada Ustaz Nur lah. Bila saya dapat tahu awal tu, bila dapat tahu awal tu, itu yang dapat selamatkan saudara saya ni. Andai kata kalau saya pun tak tahu benda ni kan, benda ni orang kata ialah aturan Allah tu adalah yang terbaik kan. Jadi benda ni dia sebenarnya menjentik saya Ustaz. Sebab saya tengok kuliah Ustaz tentang ajaran Suhaimi ni kan. Tiba-tiba kita sentak Ustaz. Saya jadi macam Allah. Tak terkatalah. Okey, nama kitab ni disusun oleh Dr. Roslan bin Makno. Nama kitab ni. Ya. Saya rasa Ustaz memang tak jumpa ke laut siapa Dr. Roslan bin Makno. Okey, nama kitab ni Penyuluh. Menghuraikan betul dan salah dalam ilmu dan amal bagi menzahirkan hebat dan megah melalui pertahanan diri, perbomohan, saka dan lain-lain untuk ahli saja. Saudara saya ni dia dapat dalam bentuk print tau. Dia macam dah print kat A4 tau. Yalah, yang hitam putih lah tu. Betul. Dia dah round kedai buku pun tak jumpa. Maksudnya memang betul-betul untuk ahli lah. Dalam tu ada apa? Dia macam belajar wafa, belajar kasyaf. Okey, ada satu ni Ustaz. Nak minta kan, abjad adalah satu kalimah yang disebut Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Muhabbih. Rasulullah SAW bersabda. Abdul Wahab bin Muhabbih. Siapa dia Ustaz? Tak. Kemudian mana kata apa ni? Okey, saya nak baca Arab dia tapi dia tak ada baris. Tak apa, lepas tu dia cakap Melayu dia apa? Neraka wail mereka yang jahil abjad. Alif bermaksud Allah, ba bermaksud bahaullah, jim bermaksud jannatullah dan dal bermaksud dinillah. Hadis yang kedua. Itu maksud yang pertama lah, yang pertama. Okey, baik. Next. Yang kedua. Yang pertama tu hadis tu tak ada merapu Kemudian yang kedua. Hadis yang kedua yang dicatat Abdul Rahman Kutan Kelantan di dalam kitabnya Al-Jauhar Al-Mauhub wa Munabbihat Al-Qulub. Okey, dia kata apa? Tentang Nabi Isa alaihissalam ketika dihantar belajar dengan seorang pendeta semasa kecilnya. Pendeta tersebut mengarahkan Nabi Isa alaihissalam membaca abjad. Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali kepada pendeta, apa itu abjad? Pendeta tersebut tidak dapat menguraikan maksud abjad. Sebaliknya Nabi Isa alaihissalam memberikan huraian seperti berikut. Alif diertikan dengan Allah, ba dengan bahaullah, jim dengan jalalullah dan dal dengan din. Sama aja macam yang awal tadi. Ya, saya Ustaz bila macam ni kan, dia macam dah pernah Ustaz ni sebut tau dalam Hakikat Insan tau, tak silap saya nama kitab. Hakikat Insan tu. Dia terbalik kalau nama Nabi Muhammad tu, Muhammad tu sampai membentuk alat kemaluan lah. Tu dia saya nampak tu dia buat macam tu. Jadi saya rasa dia cedok daripada situ kitab ni. Kalau kata kitab-kitab batiniah, sefaham saya memang diambil daripada kitab-kitab yang macam tu. Ahmad Laksamana punya kitab kan. Ahmad Laksamana ni nama dia macam-macam. Sebab
dia telah difatwakan sesat di beberapa negeri. Jadi dan dia ni penulis, jadi dia terus menulis, dia menggunakan nama-nama yang pelbagai. Yang tu Ahmad Laksamana ni. Dan dia punya pengajaran dia senang saja. Benda yang kita dah nampak Batiniyah hari ni, tarekat Batiniyah, orang yang buat Batiniyah pada hari ni, ajaran-ajaran Batiniyah seperti juga yang dibawa oleh Suhaini Ishaq ni, Suhaini Muhammad ni, yang ni ada diorang ambil daripada tempat yang sama. Dia tak pergi mana pun sebenarnya. Pergi pusing-pusing, pimai tantu ke? Aduh. Lepas tu saya tengok ada satu gambar rajah ni sebiji macam gambar rajah yang dia apa Allah dia ada sebut tau, dia ada satu sebutan yang Buya Ar-Razi selalu sebut tu. Ila mim apa dah ada satu ayat tu lah. Saya lupa. Memang ada sebut dalam ni. Yang apa Allah ke Muhammad yang tanpa mim. Lepas tu mim tanpa apa lah. Muhammad tanpa Allah mim. Muhammad tanpa kan? mim. Lala Ahad betul. Lala sekali daripada Muhammad tu dia jadi Ahad, dia jadi Esa. Benda ni wish. Dan banyak penafian yelah orang menyatakan mana ada orang percaya Nur Muhammad sampai menuhankan Tuhan. Kita contoh ni dah banyak. Terutamanya macam ajaran Suhaini Ishaq ni. Dia berpegang kepada hakikat Muhammadiyah. Dia sendiri mengaku dalam debat dia dengan Ustaz Nur. Sebelum 2 tahun lepas. Satu Ustaz, saya nak tanya Ustaz kan, pendapat Ustaz. Macam dia telah difatwakan haram dan diwartakan dalam apa Johor, negeri Johor. Warta negeri Johor. Tahun 2021. 2021 diwartakan, difatwakan 2020, diwartakan 2021. 2021. Masa tu dia dah di Malaysia tau. Dia masih lagi di Malaysia. Dan kalau Ustaz ingat, masa semboyan tim semboyan gegar rumah dia. Ustaz Azmi. Ustaz ni selepas debat dia dengan Ustaz Nur. Tapi dia menafikan lah. Dia cakap mana ada saya kat video tu diedit apa semua kan. Tapi terang-terang masa dia debat dengan dia mengakui segala-galanya apa yang dia cakap tu. Dia pusing tu. Dia pusing dekat Ustaz Azmi boleh lah. Jadi Ustaz dia bila satu ajaran tu telah difatwakan sesat, memang tak boleh tangkap. Boleh tangkap sebab diwartakan. Dia beza di antara difatwakan sahaja dan juga difatwakan serta diwartakan. Diwartakan ni memberi hak kepada penguat kuasa untuk mengambil tindakan. Jadi sebab tu di dalam fatwa negeri Johor tu cukup jelas bab pewartaan tu apa. Sesiapa yang ada video dia, siapa yang bawa ajaran dia, siapa yang bahkan isu produk dia kan, produk dia itu pun sendiri berada dalam warta kerajaan negeri Johor. Dia bukan dia bawa warta majlis agama dah, warta kerajaan negeri tu. Jadi kalau orang meniaga produk Sihak dekat Johor tak boleh. Boleh ditangkap dan diambil tindakan. Dan dianggap sebagai salah satu daripada kesalahan. Lah, Ustaz. Kalau di Melaka ni memang berlambak lah. Dia punya air tu. Yang tu kita kena tunggu Melaka juga. Kita kena desak seluruh negeri keluarkan fatwa dan warta. Ataupun paling senang adalah pihak kerajaan sendiri ambil satu tindakan yang khas di bawah Bukit Aman untuk mengambil tindakan kepada Suhaini Muhammad ni. Ataupun kalau lebih tepat adalah pengikut-pengikut dia lah. Sebab kalau kita nak ambil tindakan terus kepada Suhaini Muhammad ni, dia susah sikit. Kita kena libatkan Interpol dan sebagainya sebab dia dah luar negara. Tetapi bila duduk di dalam negara, kita tahu orang yang menjalankan bisnes dia, orang yang menjalankan kerja-kerja dakwah dia adalah orang tempatan. Dan itu masih tersebar sehingga ke hari ini. Oleh sebab itu juga kita perlu ambil tindakan yang bersifat menyuruh. Dengan maksud semua pihak, tak kira daripada pihak pentadbir atasan, peringkat polis, peringkat jabatan agama, bahkan peringkat orang awam macam kita, perlu mengambil tindakan seperti itu. Sebab pada saya lah, kalau bila seseorang tu dia mengambil produk Sihak ni kan, mesti ada orang yang bagi tahu. Dia bukan ambil, saya tak percayalah kalau dia ambil minum air Sihak ni untuk cakap ini air untuk kesihatan apa tak.
mesti ada somebody yang dah kau try air sihat. Air sihat ni dia ada manfaat, dia ada lepas tu dia duk bila dah selalu minum, kau dah selalu consume air tu. Sebab ni saya cerita berdasarkan apa saya ni. Ustaz bayangkan Ustaz, ini benda ni benar tau. Saya macam tak boleh terima kali tu, tapi dia masa tu sakit, saudara saya ni sakit. Jadi dia dah minum air sihat ni. Lepas tu dia bagi anak dia minum. Baik Ustaz. Sakit tu. Even buasi pun baik Ustaz baik. Masa tu anaknya macam kena gatal-gatal tau. Budak-budak kan selalu macam naik alahan ni Ustaz. Jadi minum dan sapu memang baik Ustaz. Dan sebab sebelum ni yelah, bila kita konsulт dengan doktor akan cakap okey dalam masa 7 hari nanti datang semula, sebab doktor nak tengok ada perubahan tak tentang sakit tu. Bila dia datang, doktor cakap hilang terus. Jadi bila hilang terus tu, macam doktor cakap, awak ni, dia pun cakap doktor, saya minum air sihat. Doktor jadi bila dan saudara saya ni dia ada sakit lah, jadi sakit tu pun baik. Antaranya macam buasi baik minum. Jadi ada satu terms yang saya jadi apa yang dia nak dakwa kat situ? Jadi dia percaya yang air tu, sebab walaupun dia cakap dia etikat Tuhan menyembuhkan, tapi dengan air tu dia minum dia baik. Sekarang ni okey kita faham. Okey, dia minum tu sihat sembuh. Orang makan Panadol pun sihat. So apa beza Panadol dengan sihat ni? Sekarang ni dia nak dakwa apa dekat situ tu? Itu saya cakap. Bila dia dah sihat, dia cakap dengan saya, "Dik, kau tengok, kawan akak dah cakap dah air ni bagus." Sebab saya masa dia konsum air sihat tu, saya cakap, kenal tak siapa pengasas sihat ni? Saya tunjukkan dia. Rupanya saya tak tahu dia telah di brainwash tau. Maksudnya dia ada satu kawan tempat kerja dia ni yang kerja sama tempat dengan dia ni. Duk cocok dia ni. Yang katanya kawan dia ni ada six. Bila geng yang datang dengan six sense, dia nampak something kat badan kau boleh scan ni. Jadi saudara saya ni dia dah tertib, maksudnya dia dah terpedaya kat situ. Dan lagi satu, dia akan buatkan kita jauh dengan, contoh dia tak, bila dia berborak tu dia tanya masalah dengan suami kau jauh daripada suami. Dia sampai brainwash macam tu Ustaz. Sehinggakan orang yang terdekat dengan dia tolak terus. Yang mana kata kau jangan percaya dia, kau ikut aku. Dia lepas dah kena tangkap itu, siapa yang kat saya cakap dengan dia, Kak, cerita betul-betul Kak, macam mana Kak boleh ni? Sehingga ke hari ni dia menyatakan yang akak kalau nak pergi ke New Zealand tu, akak saya punya dalam hati saya cakap, sebab saya ada tanya pihak jabat agama, dia akan buat, dia ada dipanggil program pemutihan lah. Maksudnya dia bukan habis gitu je bila dah tangkap tu. So dia akan follow up. Sehingga kita betul-betul dah tak ada dah dengan ajaran tu kan. Setakat ni yang setahu saya dah sekali dah kaunseling tu dah dipanggil. Tapi saya tengok saudara saya ni dia tak ekstrim macam yang dalam video-video tu. Dalam video tu, kita tengok pun macam Yelah. Sampai ke tahap tapi dalam video tu semua pakai skrip yang sama je. Ya Ustaz, macam dah dirancang Ustaz kan? Dia sebab dia skrip yang sama. Yang dulu pernah viral dan sekarang viral balik. Benda yang sama je. Walaupun individu yang berbeza, kenyataan yang baru, tapi cumanya benda yang sama juga yang dia orang sebut. Orang nak tegaskan bahawa Muhammad itu adalah Allah dan Muhammad tiada kemaluan. Itu. Benda yang sama, skrip yang sama. Cuba bandingkan saja. Skrip yang sama. Lepas tu Ustaz, saudara saya ni dah di agama dah ambil kan. Saya tak suka panggil tangkap ni, maksudnya dah dapat lah kan apa. Saudara saya ni bercerita kat saya, Jai, orang pejabat agama ni kalau pergi sana jadi pelacur je. Mana ada je. Dia macam tu lah. Akak pergi sana petik buah. Tapi Ustaz, memang betul Ustaz. Sebab saya tak rasa orang memang sebab ada dapatan dia orang yang ada tim yang dah macam dah tersedar tau kat sana, tapi nak balik Malaysia tak lepas. Diorang duduk dalam satu tempat, satu kawasan tu 500 macam dalam satu bangunan kan. Maksudnya macam bertindih-tindih antara lelaki dan perempuan. Dan memang
dekat sana dia orang akan jadi sex slave tau. Memang yelah, ajaran sesat ni dia dua je, duit perempuan betul. Itu dua benda ni memang dia gula-gulakan kita. Tapi itulah, itu bahayalah. Sangat-sangat bahayalah. Dan lagi satu, SIHAK tu memang ada maksud lah. Society of Islamic Holistism Universal Linkage Knowledge. Nampak? Memang dia cakap ini Suhaini ni. Dia memang orang yang bijak pandai lah. Dia bukan biasa punya. Dan itulah bila dia dah dapat perlindungan kat sana ni, dah memang dah jadi payah lah Ustaz macam ni kan. Agak payah lah, sangat payah lah. Betul, sebab duduk pula dekat negara yang sekular kan. Jadi kalau kita cakap datang sana pun nak tangkap dia atas dia tak boleh, dia ada undang-undang dia. Dia ada undang-undang dia. Dia ada undang-undang dia. Betul. Dia ada undang-undang dia yang agak terhad untuk polis Malaysia pergi ke sana. Tetapi kita ada laluan, tapi cumanya dia perlukan kepada keseriusan pihak kerajaan dalam bab ni. Kalau kita tak serius dalam bab ni, jenuh. Benda ni perlu diselesaikan dengan ditangkap Suhaini Muhammad. Kalau ditangkap Suhaini Muhammad, sebab saya tak tahu sangat berkaitan tentang gerakan dia yang lebih mendalam, tetapi secara umumnya gerakan ini hanya bergerak berdasarkan kepada Suhaini Muhammad. Dia tak seperti Al-Arqam yang dia ada penerus dia. Tetapi gerakan dia ni masih lagi berpada dengan Suhaini Muhammad. Maksudnya mereka tunggu apa yang Suhaini Muhammad sebut. Macam sekarang dalam page Facebook dia apa semua, dia sebutkan berkaitan tentang fasa dakwah. Dulu dakwah SIHAK ni dengan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang dia dah sampai ke dalam fasa dakwah secara terang-terangan. Oleh sebab itu, mereka yang mengikuti apa yang disebut oleh Suhaini, dia orang telah mengucapkan secara terang-terangan dakwah yang mereka pegang. Lalu mereka sampaikan secara terang-terangan di media sosial. Dan itulah yang berlaku yang kita nampak pada hari ini. Dan Ustaz, saya nak kongsikan hari ini aplikasi lah apa yang di saya kan. Saya harap yang mendengar ni kalau dapat dua awal, bau-bau awal, ada saudara mara ke yang terdekat ke, isteri atau suami kan, kita dah boleh alert tau. Sebab dia akan memberikan satu kesan yang saya rasa sangat teruk Ustaz. Ustaz bayangkan sehingga suami kepada saudara saya ni kan, dia kadang-kadang dia kontak saya, dia cakap dengan saya, Jai, abang kadang terlintas benda tu kat kepala abang jadi macam dia pula dah macam dah tersaiko dengan benda ni tau. Jadi apa dia sampai cakap dengan saya, ke abang juga nak kena pergi kaunseling kan. Saya cakap tak apa bang, bila orang cakap pasal kaunseling ni, orang akan cakap asal kau refer psikiatrik ke gila kan. Tak, sebenarnya bukan kita ke apa kan, sebab kita orang-orang tu sakit. Betul Ustaz, kepala dia kan dia jadi macam nak sebab rumah dia sebab suami dia ni background kira mengajar ustaz kan. Jadi dia jadi macam tak cukup ke apa yang aku dah bagi kepada ahli keluarga aku tentang kefahaman Islam. Sebab tu saya cakap dengan dia, bang, benda ni kita tak tahu macam mana dia hadap dengan orang tu. Maksudnya saya panggil ni manis mulut lah kan. Kawan dia tu mungkin dapat mempengaruhi kan. Nak pengaruh orang ni bang, tak payah pakai syaitan pun tak apa. Saya cakap dengan dia, hanya dengan kata-kata manis, orang kata persuasif lah, gusi dari lidah kan. Ya betul. Jadi sekarang family saudara saya ni, dia orang kena hadap dari satu daripada segi kewangan lah. Kewangan dia orang memang orang kata terjejas sebab sebelum-sebelum ni jual apa yang ada, nak pergi kena sebab dia nak menetap kat sana ni, so dia orang kena ada modal yang besar tau. Nasib baik pinjaman peribadi yang saudara saya tak dah nak lulus. Kita dah berjaya sekat kan. Kalau tak 200,000 dengan 200,000 campur duit-duit yang lain hampir ke 500,000 lah dia dapat terbang bawa ke sana. Kalau dia jadi pergi ke New Zealand tu, sebab dia cakap kat sana semua dah disiapkan. Tapi ongkos pergi yang tak ada ya. Ongkos pergi. Betul tu Ustaz. Jadi benda ni pun melibatkan psikologi dan melibatkan kefahaman kita jugalah. Yelah, ada orang dia orang kata ibadah dia apa semua, yes, memang dia tahu apa semua, tapi informasi tentang benda-benda macam ni dia tak tahu tau. Macam ni ajaran sesat, mana ada orang yang tahu kan. Tiba-tiba ada kawan baik duk cakap dengan kita
cerita apa semua kan. Dia banyak Ustaz grup. Dia join grup Telegram kan. Bila tengok dekat phone dia tu, dia gerakkan yang tersusun lah. Kau nak join, contoh grup tu ada 5. Dia ada tingkatan. Mula-mula kau grup 5. Lepas tu kau boleh masuk grup 4. Lepas tu kau boleh masuk grup. Saya tengok saudara dia saya buat dah style M&M lah. lagi sik. Sebab dia orang bisnes. Betul Ustaz. Kita kalau tengok kat Facebook yang jenis yang pakai baju sihat ni, background cerdik-cerdik saya tengok. Maksudnya bukan orang biasa. Tapi tak cukup cerdik lah sebab dibodohkan oleh orang yang tak cerdik. Dibodohkan oleh. Macam orang Indonesia selalu sebut, dia kata orang-orang macam Tok Bomo ni disebut sebagai dia bukan orang pandai, istilah macam tu lah. Orang cerdik lah, orang pandai lah kan. Yang jumpa dia semua orang bodoh. Betul. Macam contoh saya dekat Melaka memang boom lah sekarang. Saya pun tak sangka yang terjebak ni ramai ke ni. Satu kampung tu sampai 2 bas dah pergi. Tu yang bila saya ni cakap relax dengan saya. Tengok masa dekat TV pasal video masa tu dekat dia tengah tayangkan yang yalah biasa TV3 melaporkan ada ajaran sesat soal ini sihat ni. Kita tunjukkan video. Lepas tu dengan saya, kat kampung abang ni 2 bas itu pergi ni geng-geng je ni. Saya pandang dia macam gugur jantung saya kot. 2 bas. Kalau siapa orang Melaka tahu lah, Kampung Pulai nama kampung. Jadi apa pelik kan Ustaz kan. Dan satu saya rasa memang goal utama dia bisnes lah betul. Sebab dia ada peluang kat situ. Yalah. Peluang bisnes lah, biasalah tu. Standard lah tu. Tapi insyaAllah dia nak contoh boleh dapat duit yang banyak. Ya Ustaz. Tu je Ustaz saya nak kongsikan pada ni. Dan saya terima kasih kepada Ustaz, kepada asatizah kita yang lain, kepada YouTube channel apa sangat cakna tentang isu ni. Alhamdulillah. Bila saya tengok banyak yang up pasal ni, saya macam Allahu Akbar. Ini rahmat lah. Saya rasa. Sebab takut ada kadang-kadang ada orang skeptikal lah Ustaz. Ini jual barang apa benda ni. Tak dengar pun Suhail ni. Sebab dia tak tahu benda tu bukan ada tayang pun kat media mainstream. Kau kena tengok kat YouTube betul. Yang debat dia dengan Ustaz Noor, yang dia keluarkan kenyataan yang macam ni, yang berat macam ni kan. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Okay Ustaz, semoga kita semua sentiasa dilindungi. Amin daripada ahli keluarga kita. Amin dengan ajaran-ajaran yang sesat macam ni kan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.